muda supaya menghargai usia muda ini. Kerana usia muda ini akan membentuk siapakah kita pada hari akan datang. Usia muda sekarang inilah yang akan membentuk siapakah kita sebagai seorang ayah akan datang. Usia muda inilah yang akan membentuk siapakah kita seorang ibu pada masa kita menjadi seorang ibu. Jadi jangan pada satu hari nanti kita menyesal melihat kepada kelakuan anak-anak kita. Anak-anak kita yang usia remaja, bagaimana keadaan mereka, cuba kita fikir-fikir balik. Sewaktu aku usia muda, apa yang aku buat untuk mak bapak aku? Sewaktu aku usia muda, apa yang telah aku buat untuk diri aku untuk menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Maha Adil. Jadi kalaulah dengan kita pada usia muda kita begini keadaan, begitulah juga yang akan dibentuk akhlak anak-anak kita pada masa akan datang. Baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan dalam satu hadis. Yang hadis yang masyhur yang saya kira semua daripada para pendengar dan juga semua daripada kalangan umat Islam yang biasa dengarkan hadis ini, iaitu Nabi kita meminta kepada kita untuk menghargai 5 perkara sebelum 5 perkara. Ightanim khamsan qabla khamsin, jagalah ataupun hargailah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang dimulakan dalam hadis tersebut, pertama sekali kata Nabi kita, syababaka qabla haramik, iaitu hargailah waktu usia mudamu sebelum datang waktu usia tuamu. Wasihataka qabla saqamik, hargailah waktu sihatmu sebelum datang sakitmu. Wa faraghika qabla syafaq, dan hargailah waktu lapangmu sebelum kamu disibukkan dengan perkara-perkara lain. Dan hargailah waktu kamu kaya sebelum menjadi miskin. Hargailah waktu kamu hidup sebelum kamu mati. Dalam hadis ini baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hargailah usia muda sebelum datang usia tua. Jadi kalaulah dengan generasi muda pada zaman sekarang alert ataupun mengambil perhatian daripada pesanan ini, maka ini akan menjadikan generasi ini akan terfikir sebentar, apakah yang mereka telah persiapkan untuk diri mereka untuk bekalan kepada hari tua nanti. Jadi jangan sesekali ada di antara kita yang beranggapan bahawa kita masih muda, kita boleh enjoy, kita boleh buat apa saja kerana hidup ini adalah sekali. Kan, ini biasa istilah-istilah yang kadang-kadang kita dengar daripada generasi ataupun golongan muda yang mengatakan kita ni hidup ni sekali je, bila lagi nak enjoy, dah tua nanti, dah berkahwin, dah ada anak, tak boleh dah nak enjoy. Ya, pada masa yang sama kita perlu juga ingat matinya kita juga adalah sekali. Bukan saja hidupnya sekali, matinya juga adalah sekali. Bahkan kehidupan kita ini adalah kehidupan yang tidak kekal. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara. Jadi begitu juga dengan hadis-hadis yang Nabi kita memberikan pesanan yang agak keras supaya kita berjaga-jaga dengan apa yang kita buat pada usia muda kita. Dengan hadis-hadis sebagai contohnya, baginda Nabi kita pernah memesan bahawa tidak melangkah seseorang hamba pada hari akhirat kelak sehingga dia ditanyakan 3 perkara. Iaitu pertama adalah tentang umurnya. Allah akan tanyakan di hari akhirat nanti kepada kita semua, apa yang kita habiskan sepanjang usia kita, apa yang kita buat dengan nilai ataupun anugerah usia yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanyakan kepada kita apa yang telah kita habiskan pada waktu usia muda kita. Jadi apa yang kita buat pada waktu usia muda ini juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan harta juga akan dihitung. Jadi dalam hadis itu Nabi kita juga memberikan pesan bahawa waktu muda itu adalah waktu yang sangat berharga. Bukan sahaja setakat berharga, waktu itu secara khusus akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kita tidak sebutkan dalam hadis ini dengan mengatakan waktu tuamu akan ditanya oleh Allah, tapi Allah akan tanya adalah waktu mudamu. Kerana waktu usia muda ini adalah waktu yang sangat diberikan pelbagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membentuk generasi Rabbani. Siapakah ikon kita sebenarnya? Tajuk kita kembali kepada isi penting kepada tajuk kita. Marilah kita melihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dibentuk dengan tarbiyah yang sangat murni, yang telah dibentuk oleh seorang murabbi yang maha agung, iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada murabbi, tidak ada pendidik yang lebih hebat di alam ini lebih daripada baginda Rasulullah. Mari kita lihat contoh-contoh pemuda pada zaman Nabi. Mari kita menyelusuri bagaimana kehidupan
sahabat Nabi sewaktu muda mereka, sehingga kita boleh bandingkan apalah sangat yang telah kita buat dalam usia muda kita berbandingkan dengan para sahabat Nabi SAW yang maha agung, yang mana kalau kita lihat kebanyakan daripada mereka adalah mereka diangkat martabatnya di sisi Allah kerana kita kata sumbangan yang mereka berikan pada waktu usia mudanya mereka. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah memeluk Islam pada awal usia 37 tahun. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardah memasuki Islam pada umur usia 27 tahun, bahkan menjadi seorang yang sangat hebat sumbangannya yang tidak terkira dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para sahabat yang lain. Kalau kita lihat, bahkan Nabi kita juga pernah menyebutkan dalam satu hadis, Nasarani asy-syabab, yang banyak membantu aku dalam perjuangan aku, kata Nabi kita, Nasarani asy-syabab, yang memenangkan aku, yang banyak membantu aku adalah asy-syabab, golongan pemuda. Wa khadhalani asy-syuyukh, Nabi kita menyebutkan bahawa yang banyak menyusahkan aku adalah orang-orang tua. Subhanallah. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini Nabi kita nak maksudkan di sini bukanlah orang-orang tua daripada kalangan beriman, sudah pasti bukan itu maksudnya. Yakni orang-orang tua daripada kalangan kafir Quraisy, golongan kufar, daripada Abu Jahalnya, daripada orang-orang kafir Quraisy yang menentang Nabi, kebanyakannya adalah orang-orang tua. Jadi Nabi kita memuji dengan pujian yang sangat dahsyat kepada golongan muda, sehingga Nabi kita menyebutkan Nasarani, yang telah membantu aku dalam perjuangan aku, yang telah memenangkan aku adalah golongan pemuda. Subhanallah. Ini adalah satu perkara yang sangat perlu kita berikan perhatian. Dan dengan kita menyelurusi siapakah sebenarnya golongan muda yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil beberapa contoh sebagai mukadimah kita. Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu sebagai contohnya, seorang pahlawan perang yang seawal usia berbelas tahun telah diberikan satu tanggungjawab besar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi ketua kepada pasukan perang, yang dengan hasil daripada didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu wa arda telah membuka kota Syam. Bahkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beberapa orang para sahabat pernah beritahu kepada Abu Bakar, sewaktu Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, kata sebahagian para sahabat, kita perlu lihat semula pelantikan Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu sebagai pahlawan tentera perang kerana dia masih lagi muda. Ini setelah kewafatan Rasulullah, yang melantik Usamah bin Zaid menjadi ketua kepada pasukan perang adalah Rasulullah. Jadi kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, maka li abni Quhafa ay yuhilla rayatan aqdaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi ibni Abi Quhafa, yakni dia gelarkan kepada dirinya, anak kepada Abi Quhafa ini, untuk membuka tali yang telah diikat oleh Rasulullah. Ini yang menjadikan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu wa arda sebagai pahlawan perang, sebagai jeneral kepada tentera Islam adalah Rasulullah. Jadi tak boleh bagi kita untuk kita kata membuat sesuatu perkara yang telah digariskan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kita lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihantar oleh Nabi untuk membuka kota-kota Islam, membuka Mesir, membuka negara Afrika sebagai contohnya, membuka negara Syam, Usamah ibn Zaid, dan juga sebagai Nabi kita menyebutkan dalam satu hadis berkaitan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, seawal umur 24 tahun, subhanallah, umur 24 tahun menjadi seorang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang sultan, seorang khalifah Allah di atas muka bumi ini, seorang yang menjadi jeneral kepada tenteranya, yang sangat bertakwa kepada Allah, sehingga ketakwaan Muhammad Al-Fatih radhiyallahu anhu ini telah disebut lebih awal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sebutkan dalam satu hadis, la tuftahanna al-Qustantiniya ala yadi rajulin. Kota Konstantinopel ini akan dibuka oleh seorang lelaki, seorang pemuda. Wala ni'mal amiru amiruha, dan sebaik-baik raja adalah raja ketika tersebut. Wala ni'mal jaishu jaishuha, dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang datang daripada pimpinan siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Kan semua perkara yang telah
diwajibkan oleh Allah kepada kita, yakni rasakan malu di hadapan Allah. Allah sentiasa sedia untuk menerima taubatnya kita. Maksiat yang kita lakukan hari ini juga Allah akan ampunkan kalau kita bertaubat. Besok kalau buat kita minta maaf lagi, kita bertaubat kepada Allah, begitu juga akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak malukah kita dengan Allah? Tak malukah kita dengan Allah sentiasa kita melakukan maksiat, sentiasa kita taubat, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabi'atul Adawiyah pernah sebutkan dalam satu kata-katanya, katanya fataubatuna yahtaju ila taubah. Sebenarnya wahai orang-orang beriman, kata beliau, taubatuna, taubatnya kita tu sebenarnya perlukan kepada taubat satu lagi. Maknanya apa? Kita sentiasa bermunajat kepada Allah, meminta pengampunan kepada Allah, tapi taubatnya kita juga memerlukan kepada taubat, kerana ternyata taubat kita ni adalah kadang-kadang memainkan. Taubatnya kita tidak serius. Jadi taubat kita itu juga perlukan kepada taubat satu lagi untuk betulkan taubat. Subhanallah. Jadi sebagai ringkaslah, sebagai pesanan kepada golongan muda, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad pernah sebutkan kata-katanya, man jawazal arba'in walam taglab khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ila nar. Barang siapa yang telah sampai umurnya 40 tahun dan dia dapati perkara baiknya belum lagi mengalahkan perkara jahat, falyatajahhaz ila nar, maka sediakanlah dirinya untuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nasihat kepada golongan remaja ni. Jangan sampai usia 40 tahun kebaikan kita belum lagi melawan kepada kejahatan yang pernah kita buat. Allah taala a'la wa a'lam bissawab. Jadi peringatan untuk kita semua, remaja ke tak remaja ke Ustaz, insya-Allah sama-sama kita renungkan muhasabah diri kita pada pagi ini dengan peringatan dan juga kisah-kisah yang Ustaz bawakan bersama dengan tarbiyah pada pagi ini. Saya nak ucap terima kasih Ustaz atas perkongsian. Insya-Allah minggu depan kita bawa tajuk yang lain pula. Dan sampai bertemu lagi ni rakan-rakan kita, ucapkan terima kasih. Bersama Facebook dan Surah Hidayah kata salam ke Ustaz, jumpa esok di JB. Ustaz pergi JB esok ya? Ya, kerana ada rakaman bicara adil. InsyaAllah. Sampai kita bertemu lagi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda terus bersama di Kimat FM, pilihan utama anda.